Baik, kita pergi kepada syarat yang pertama bagi menghasilkan sebuah karya non-fiction. Dalam penghasilan sebuah karya non-fiction, kenal pasti rules yang pertama yang saya namakan sebagai P yang pertama, iaitu penulis. Penulis bermaksud kenal diri. Bagi seorang penulis non-fiction, kenal pasti apakah modal diri tuan-tuan, apakah modal diri cik puan yang dapat kita gunakan kembali sebagai bahan untuk kita berkarya. Ini yang dinamakan sebagai elemen yang pertama, iaitu penulis. Penulis, kenal pasti modal diri kita. Cuba kita lihat balik. Lihat di belakang tuan-tuan sekarang. Cuba lihat perpustakaan ataupun rak buku yang berada di rumah dan asingkan. Lihat kategori-kategori buku ataupun majalah yang tuan-tuan beli atau langgan selama ini. Kenal pasti kategorinya. Daripada kategori tersebut, ia memberitahu tuan-tuan dan cik puan apakah subjek ataupun genre awal yang dapat tuan-tuan ceburi buat pertama kalinya. Kenapa perkara ini penting tuan-tuan? Kerana yang pertama, ia mempercepatkan karya disebabkan rujukan sudah berada di dalam rumah, sudah tersusun rapi di dalam rak buku ataupun sudah disedia langgan sejak dahulu lagi. Jadi daripada bahan-bahan ini, daripada buku dan majalah yang telah dibeli maupun yang dilanggan, kita dapat melihat inilah modal karya kita yang pertama. P yang pertama, penulis kenal pasti modal diri tuan-tuan dan cik puan. Selepas itu, selepas kita menguasai modal diri, kita pergi kepada langkah yang seterusnya, iaitu P yang kedua yang dikenal pasti sebagai penulisan. Penulisan bermaksud kenal format. Setiap buku dalam kategori non-fiction yang pelbagai mempunyai format-format yang berbeza. Katakan tuan-tuan ingin menulis mengenai sains ataupun menulis buku motivasi atau mungkin juga mahu menulis buku agama, pengurusan keluarga, teknik belajar, kaedah mengurus konflik di pejabat, pengurusan hidup. Setiap satu judul ini, setiap satu kategori ini mempunyai format yang berbeza. Jadi tuan-tuan, ada yang dinamakan sebagai format umum dan ada yang dinamakan sebagai format khusus, dan ada juga format yang dihasilkan sesuai bagi package karya yang tertentu. Setengah penerbit mempunyai metod yang tersendiri, kaedah yang tersendiri, pendekatan yang unik untuk mempersembahkan karya tersebut. Jadi, kenal pasti format yang digunakan dalam penghasilan karya-karya ini. Pada masa yang sama, lihat semula karya-karya tersebut dari perspektif penerbit. Jadi, P yang kedua dinamakan sebagai penulisan, iaitu kenal format. Baik, kita sudah mengetahui dua P yang pertama, iaitu penulis dan juga penulisan. Penulis, kenal diri. Penulisan, kenal format. Dan P yang ketiga dikenali sebagai pemasaran. Apabila kita menyebut tentang pemasaran, rata-rata bakal penulis berfikir bahawa ini adalah tugas penerbit. Bermaksud, penulis hanya menulis, serahkan manuskrip kepada penerbit dan biarkan penerbit buat semuanya. Tanggapan ini ada benar dan ada salahnya. Benar, tanggungjawab penerbit adalah menerbit dan memasarkan. Tetapi salah apabila kita katakan bahawa hanya mereka sahaja yang bertanggungjawab memasarkan karya mereka. Kita letakkan analogi begini. Bayangkan ada dua orang penulis yang menerbitkan sebuah karya, judul yang berbeza dan dihantar kepada sebuah penerbit. Kedua-dua karya ini diterbitkan dan masuk ke kedai buku. Seorang mengharapkan promosi daripada penerbit yang berhadapan dengan mungkin
10, 30, 40 judul yang perlu diterbitkan setiap bulan. Dan seorang lagi bukan sahaja mengharapkan penerbit melakukan pemasaran bagi pihaknya, pada masa yang sama, beliau mengambil inisiatif bagaimana untuk memasarkan karyanya secara offline ataupun secara online, secara tradisional ataupun menggunakan teknologi-teknologi baru yang dapat meningkatkan awareness ataupun kesedaran orang ramai tentang karya ini wujud. Daripada dua orang penulis ini, tuan-tuan dan cik puan, yang manakah yang akan lebih dikenali? Penulis yang mengharapkan pemasaran daripada penerbit ataupun penulis yang mengharapkan penerbit memasarkan? Pada masa yang sama, beliau daripada belakang membantu menguar-uarkan dengan pendekatan beliau sendiri, sama ada menggunakan kaedah gerila marketing misalnya. Jadi, P yang ketiga adalah pemasaran. Penulis kuasai, ketahui dan juga gunakan kaedah pemasaran yang dapat dikawal dalam ruang lingkup tuan-tuan dan cik puan. Kita tidak bercerita tentang pemasaran skala besar, ya. Ini kita akan dedahkan satu demi satu. Apakah jenis pemasaran kecil-kecilan yang memberi kesan besar-besaran kepada nama tuan-tuan dan cik puan dan kepada karya yang berada di rak buku, sehingga orang bertanya, di mana saya hendak dapatkan karya ini? Jadi, kuasai P yang ketiga, iaitu pemasaran. Baik tuan-tuan, kita telah didedahkan dengan 3 perkara asas dalam proses untuk menghasilkan sebuah karya non-fiction, iaitu penulis, penulisan dan juga pemasaran. Penulis, kenal diri. Penulisan, kenal format. Pemasaran, kenal ruang-ruang yang dapat tuan-tuan masuk untuk memasarkan karya tuan-tuan nanti. Kita akan ikuti lagi beberapa slot demi slot, video demi video, latihan demi latihan, daripada yang pertama sehingga yang ke hujung, bagi membantu tuan-tuan dan cik puan memenuhi angan-angan yang pertama, menghasilkan karya yang dapat diterbitkan. Ikuti video yang seterusnya.